kembali bersama saya, Sorawati, untuk minggu ini dalam mengupas isu COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia. Untuk pengetahuan anda, pada bulan Februari tahun 2020, Jabatan Tenaga Kerja telah melaporkan sebanyak 634 pekerja menghadapi krisis pekerjaan disebabkan COVID-19. Dengan 64 daripadanya diberhentikan, 111 digantung sementara pekerjaan dan 459 daripadanya dikurangkan gaji. Hari ini kita akan mengupas lebih lanjut mengenai isu kehilangan pekerjaan yang meningkat secara mendadak ekoran COVID-19. Sebelum itu, mari kita sama-sama melihat video yang telah kami sediakan. Bos, tadi supplier Mat call. Dia minta kita jelaskan baki tunggakan bayaran. Dia kata kalau kita tidak bayar baki tunggakan itu, dia akan ambil tindakan, bos. Macam mana nih, bos? Awak cakap dekat je, company kita pun ada masalah gaji tau. Kerja kita pun company tak mampu nak bayar. Minta ada masa sikit lagi boleh tak? Tapi, bos, supplier kit dah stop hantar stok petang semalam, bos. Mereka tidak boleh hantar sebab kilang tutup. Ada kes COVID, bos. Saya minta maaf dan terima kasih semua sebab bertahan dengan company sampai sekarang. Keputusan ni bukan mudah untuk saya, tapi saya harap semua terima dengan hati yang terbuka. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Lepasan banyak ni je. Setahun pun tak lepas. Nak buat macam mana? Nak tak nak kita terpaksa terima. Kita kena mula merancang ni. Apa hala tuju kita lepas ni? Bagi mengelak peningkatan isu terbabit, kerajaan telah menyediakan pelbagai inisiatif dan pakej untuk rakyat dan ini termasuklah program pengekalan pekerjaan. Persoalannya, apakah program pengekalan pekerjaan dan bagaimana program ini dapat membantu masyarakat? Program pengekalan pekerjaan adalah program di bawah pakej Rangsangan Ekonomi 2020 di mana bantuan kewangan sebanyak RM600 sebulan akan diberikan kepada pekerja yang diminta bercuti tanpa gaji ekoran COVID-19. Tempoh bantuan ini adalah antara 1 hingga 6 bulan berdasarkan notis tanpa gaji daripada majikan. Selain daripada program pengekalan pekerjaan, kerajaan juga telah mengumumkan pakej perlindungan ekonomi dan rakyat iaitu Permai pada 18 Januari 2021 yang diterangkan oleh Menteri Kewangan Malaysia, Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz, di mana kos saringan ujian COVID-19 yang ditanggung oleh majikan ke atas pekerjanya bermula pada tarikh 1 Januari sehingga 31 Disember 2021 layak memperoleh manfaat cukai berganda. Di samping itu, Pertubuhan Keselamatan Sosial iaitu Perkeso akan menanggung kos saringan pekerja di zon merah. Kerajaan juga telah menyediakan pelbagai pakej bagi membantu rakyat dan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan pelancaran pakej Perlindungan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi Pemulih oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Antara senarai pakej ini termasuklah Peran Khas MSME, PSU 4.0 subsidi upah, pengecualian untuk majikan, program penjana kerjaya untuk Malaysian Tenaga Kerja, sokongan pendigitalian untuk mikro, SME dan mikro, sokongan kewangan kepada individu dan isi rumah, bantuan kehilangan pendapatan untuk penganggur, sokongan untuk pencari kerja melalui elang dan program rangkaian untuk OKU penganggur, tingkatkan bekalan dan jangkauan vaksin, serta PIKAS untuk meningkatkan penyertaan majikan. Selain itu, pakej program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi bermakasa turut diperkenalkan pada tahun 2021. Peruntukan dalam pakej bantuan pemerkasa yang bernilai RM20 bilion tertumpu pada inisiatif strategi bagi melonjakkan pertumbuhan ekonomi, menyokong perniagaan dan meneruskan bantuan bersasar kepada rakyat dan sektor terjejas. Antara bantuan dalam pakej ini termasuklah
kita simpulkan di sini terdapat sekurang-kurangnya 6 pakej bantuan yang telah disediakan kerajaan sepanjang tempoh 2 tahun ini, iaitu yang pertama, pakej rangsangan ekonomi prihatin pada Mac 2020. Yang kedua, prihatin perusahaan kecil dan sederhana PKS pada April 2020. Ketiga, pelanjana semula ekonomi negara penjana pada Jun 2020. 4. Pakej kita prihatin pada Oktober 2020. 5. Pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat permai pada Januari 2021 serta pakej program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasa pada tahun 2021. Jelas sekali bahawa kerajaan Malaysia sangat prihatin terhadap kebajikan rakyat dari segenap sektor ekonomi dan kerajaan Malaysia berusaha untuk mengurangkan beban rakyat dalam menghadapi pandemik ini. Pandemik COVID-19 telah memberi impak yang besar bukan sahaja di dalam Malaysia, malah di negara-negara lain juga turut terkesan dengan virus ini. Di sini dapat kami simpulkan bahawa semua sektor ekonomi terkesan dengan pandemik ini. Berikut merupakan antara cadangan yang diberi oleh responden mengenai kesan COVID-19 di sektor pekerjaan mereka.